Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi dapat kita bertemu pada perkongsian hadis selepas zuhur pada hari ini. Jadi seperti para jemaah sekalian tahu, lagi beberapa hari lagi ataupun kurang daripada sebulan, kita akan memasuki kepada bulan Ramadan. Di mana pada bulan ini, kita akan dapat melihat umat-umat Islam bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah-ibadah yang tertentu kerana kelebihan bulan tersebut. Dengan itu, mudah-mudahan kita diberi keizinan untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Walaupun begitu, jangan kita lupa untuk mempereratkan silaturahim sesama manusia. Bahkan dalam kehidupan kita sekalipun, kita tidak dapat mengelakkan diri kita daripada interaksi ataupun bermuamalah dan ataupun berurusan bersama orang lain. Sama ada saudara mara kita ke, kaum kerabat kita ke, jiran tetangga kita ke, sahabat kita ke dan sebagainya. Namun begitu, dalam mengadakan perhubungan tersebut ataupun pergaulan tersebut tadi, mungkin berlaku salah faham dan akan membawa kepada timbulnya perasaan marah, dendam, tidak puas hati dan sebagainya. Sabda Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan afwan illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, harta itu tidak akan berkurang disebabkan sedekah, dan tidaklah juga seseorang hamba itu yang memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain, melainkan Allah pasti akan menambahkan kemuliaan pada dirinya. Dan tidaklah seorang pun yang bersikap rendah hati ataupun tawaduk kerana Allah, yakni dengan keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan pastinya akan diangkat martabatnya ataupun darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dengan itu, yang diajar agama ini adalah untuk kita mempercepatkan memberi kemaafan dan sebaiknya mulakan meminta maaf jika ada kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukanlah, yang contoh kawan-kawan kita lakukan kesilapan atau kesalahan. Maka dengan itu, untuk kita mempercepatkan kita memberi kemaafan dan sebaiknya walaupun itu bukan salah kita, tapi untuk kita mulakan meminta maaf terlebih dahulu. Perhatikan kisah daripada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mana pada satu ketika beliau pernah menghadapi masalah perhubungan dengan salah seorang ahli keluarga beliau. Lalu beliau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil keputusan untuk tidak memaafkannya serta tidak mahu memberikan nafkah kepadanya. Lalu dengan kejadian tersebut, turunlah ayat daripada surah An-Nur, ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang mana artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka para jemaah sekalian, adalah penting bagi kita untuk sentiasa bersabar dan melatih diri kita untuk mengawal emosi kita dengan baik. Daripada kita lihat daripada ayat tadi, bahawa ayat tadi juga dia mengingatkan kepada kita sebagaimana kita menginginkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu kita seharusnya bersedia untuk memberikan kemaafan atas kesalahan ataupun atas perbuatan orang lain dan sebagainya lah. Ataupun dan kita mesti nak kena bersifat ataupun berlapang dada dengan perkara tersebut. Tambahan itu juga,
Kalau kita yang memulakan permintaan maaf itu, kita tak seharusnya rasa rugi. Bahkan sifat sedemikian disanjung tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, serta memperolehi ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak. Seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran daripada surah Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Yang mana artinya, dan balasan sesuatu kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyuka orang-orang yang zalim. Dan juga perkara yang lain yang boleh dilakukan adalah dengan memberikan kegembiraan kepada orang lain. Dengan itu, kita dapat mengukuhkan lagi silaturahim antara manusia tidak kira siapa. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya di antara perkara yang boleh mendapatkan pengampunan adalah dengan memberikan rasa gembira kepada saudaramu. Maka dengan ini, ambillah peluang ini, lagi-lagi pada bulan Sya'ban, sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, dengan membersihkan jiwa-jiwa kita daripada perasaan hasad, daripada perasaan dendam ataupun marah terhadap orang lain dan sebagainya. Kerana sifat ini akan merugikan diri kita sendiri dan mungkin akan menggelapkan hati kita sehingga membuatkan kita orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyazu billah min zalik. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati-hati kita dengan kemaafan demi untuk teguhkan silaturahim antara sesama kita. Tak kiralah antara saudara kita ke, antara sahabat kita ke, keluarga kita ke dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kita kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita bersama orang-orang solihin dan muslihin. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Dengan itu, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.